Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, lagi ustazah cintai. Hari ini kita akan teruskan lagi PDPR KKQ kita untuk sesi yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan sentuh tajuk di bawah bidang ulumul Quran, iaitu ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan. Sebelum ni kita dah sentuh tentang ayat Al-Quran yang pertama turun. Yang manakah ayat Al-Quran yang mula-mula turun? Hari ini kita nak sentuh ayat yang manakah yang akhir sekali turun. Okay, dalam banyak-banyak ayat dalam 114 surah dalam Al-Quran, ayat mana yang akhir sekali turun? Okey, jadi hari ini kita go through nota ustazah ni. Suka ustazah nak ingatkan, sebelum refer nota ustazah, tolong baca teks asal yang ustazah dah share dalam grup WhatsApp. Sebab nota ustazah ni banyak ustazah dah cut. Apa yang penting kamu baca dulu dari teks asal. Yang ustazah cut ni adalah untuk mudahkan pemahaman kamu supaya kamu nampak yang lebih ringkas. Okey, kita terus saja pergi kepada pendapat. Pendapat pertama, ayat mana yang akhir sekali turun? Kalau kamu refer pada nota ustazah ni, kita ada hujah, ayat mana yang turun akhir sekali tu, kemudian daripada manakah sumber pendapat tentang ayat tersebut dan apakah huraiannya. Okey, mari kita tengok satu-satu. Okey, kita pergi kepada pendapat pertama. Sekali lagi ustazah ingatkan, boleh refer pada teks asal ya. Okey. Pendapat pertama ialah dari surah Al-Baqarah ayat 281. Kamu boleh refer teks asal muka surat 139 ataupun kamu refer mushaf. Yang mana satukah ayat Al-Baqarah? Yang mana satukah ayat 281 surah Al-Baqarah? Ayat ini dinyatakan sebagai ayat terakhir berdasarkan sumber pendapat dari hadis Ikrimah an Ibnu Abbas. Dalam hadis Ikrimah ni menjelaskan bahawa ayat 281 surah Al-Baqarah ini turun pada tarikh 3 Rabiul Awal 11 Hijrah. 3 Rabiul Awal 11 Hijrah. Dan ayat ini turun, Rasulullah sempat hidup selama 9 hari. Kamu boleh refer pada nota ustazah. Rasulullah sempat hidup selama 9 hari selepas ayat ini turun. Bermaksud, 9 hari kemudian dari tarikh hari ayat ini turun, Rasulullah telah wafat. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Okey, dan inilah pendapat paling rajih. Okey, apakah maksud rajih anak-anak? Rajih bermaksud pendapat yang paling tepat dan paling diterima oleh majoriti ulama. Okey. Jadi ayat 281 ni adalah ayat yang paling diterima oleh ulama, bahawa ayat ini ayat yang paling akhir turun. Okey, ayat 281 ni panjang betul tak? Jadi ustazah hanya highlight satu sahaja isu pada ayat 281 ni, iaitu pada ayat summa tuwaffa kullu nafs. Pesanan Nabi tentang hari-hari terakhir nyawa hidup. Maksudnya sebelum sesebuah nyawa itu diwafatkan. So di sini isi pentingnya. Pesanan Nabi tentang hari-hari terakhir kehidupan hendaklah diisi dengan berbuat kebaikan dan mengelakkan kezaliman. Okey. Kemudian kita pergi kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menjelaskan bahawa ayat terakhir turun ialah ayat 278 surah Al-Baqarah. Kamu boleh refer mushaf atau refer buku teks. Sepanjang mana ayat 278 surah Al-Baqarah ni? Di sini ustazah hanya highlightkan sikit saja daripada ayat wazaru ma baqiya minar riba. Daripada sumber pendapat hadis Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang menjelaskan bahawa ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan ialah ayat yang menerangkan tentang hukum riba. Okay, di sini kelas kamu boleh nampak ada titik-titik ataupun dot-dot pada sebelum dan selepas ayat.
Ini menunjukkan ada ayat sebelum dan ada ayat selepas yang Ustazah dah cut. Jadi Ustazah harap kamu aware perkara ni supaya kamu tahu ayat ni bukan ayat Al-Quran yang lengkap, tapi Ustazah dah cut. Nak tengok ayat lengkap, refer buku teks atau refer mushaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ialah ayat paling akhir turun merupakan ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat 282 surah Al-Baqarah ni, kalau kamu refer mushaf, merupakan ayat paling panjang dalam Al-Quran. Kamu boleh refer mushaf Kamu boleh tengok ayat 282 ni makan satu halaman mushaf. Maksudnya ayat 282 ni satu muka surat. Satu ayat duduk dalam satu muka surat dalam Al-Quran. Iaitu ayat 282. Mengapa ulama berpendapat ayat ini merupakan ayat paling akhir sekali turun? Ia adalah berdasarkan pendapat daripada Sa'id bin Al-Musayyab yang diriwayatkan daripada Ibnu Jarir an Ibnu Syaibah, yang menjelaskan bahawa ayat paling akhir yang turun dalam Al-Quran ialah ayat tentang hukum hutang piutang. Jadi Ustazah dah cut ayat 282 surah Al-Baqarah yang panjang satu halaman mushaf tu. Ustazah ambil yang penting saja, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Siapa yang berhutang hendaklah mencatat. Jadi di sini Ustazah highlightkan perkataan idza tadayantum bidainin, apabila salah seorang dari kalian berhutang. Dain Dain adalah hutang. Kalau kamu ingat lagi doa Nabi ajar, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jauhkanlah kami dari hutang dan belenggu orang lain. Ada perkataan dain dalam doa Nabi tu. Dain membawa maksud hutang. Okey, kemudian kita pergi kepada pendapat keempat. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kenapa pendapat ulama mengatakan Al-Ma'idah ayat 3 merupakan ayat paling akhir turun? Kerana ayat paling akhir turun telah diturunkan di Arafah ketika Hujjatul Wida'. Di mana buktinya? Di sini pada ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat 3 surah Al-Ma'idah ni telah Allah declare, telah Allah isytihar bahawa wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha agama Islam menjadi agama, iaitu cara hidup kalian. Jadi Allah sudah declare dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 ni seolah-olah macam tugas Nabi di atas muka bumi ini telah selesai dengan selesainya Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu masih ingat kisah semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah Hujjatul Wida' ini, Saidina Abu Bakar menangis kerana Saidina Abu Bakar sahaja yang faham bahawa khutbah baginda pada Hujjatul Wida' tahun itu adalah khutbah terakhir baginda. Memang betul lah sebab Nabi wafat pada 11 Hijrah. Hujjatul Wida' pula berlaku pada tak silap Ustazah boleh rujuk kalau tak pasti, tapi Hujjatul Wida' berlaku pada tahun 9 atau 10 Hijrah. Boleh refer balik dan pada 11 Hijrah Nabi wafat. Boleh refer pada timeline sejarah. Jadi kamu nampak kan, apapun pendapat paling rajih ialah pendapat yang pertama tadi, kerana ayat tentang summa tuwaffa kullu nafs tu turun 9 hari sebelum Nabi wafat. Sedangkan Hujjatul Wida' berlaku sebelum itu lagi. Okey selesai tentang pendapat ayat mana
paling akhir turun dalam Al-Quran. Kemudian kita terus pergi kepada faedah mengetahui ayat Al-Quran pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Pertama adalah dapat membezakan ayat nasah dan mansuh. Nasah ni maksudnya ayat yang menghapuskan hukum sebelum. Ayat mansuh ialah ayat yang dihapuskan. Kita tahu dalam Al-Quran ada ayat yang masih wujud dalam mushaf tapi hukumannya telah terhapus. Itu yang dimaksudkan dengan nasah dan mansuh. Ada ayat-ayat Al-Quran yang hukumannya sudah tidak diguna pakai lagi tapi masih dibaca oleh kita. Kemudian mudah mengetahui dan meneliti perjalanan sejarah perundangan Islam. Jika kita faham ayat mana dan ayat mana yang paling awal turun, ayat mana yang kemudian turun, kita akan dapat memahami perundangan Islam dan mengambil undang-undang yang paling terkini ataupun ataupun kita sebut update undang-undang yang paling update. Kemudian berfikiran terbuka menerima perbezaan pendapat. Nampak di sini ada sampai 4 pendapat tentang ayat terakhir yang turun. Apapun kita terima dan kita akui pendapat paling rajih. Okeylah anak-anak, Ustazah rasa setakat itu sahaja dulu untuk penerangan tentang ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan dalam mushaf. Ustazah harap penerangan Ustazah ni dapat membantu pemahaman dan tidaklah membawa kamu membaca dalam keadaan teraba-raba. Okey, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.